Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Aku tak berani nak labur lagi dah. Aku dah keluar duit banyak hari tu. Apa jadi? Ini semua dekat cakap kawan lah ni. Sekarang ini yang menderita aku seorang. Tengok bank account aku ada berapa je lagi sekarang ini. Aku tak nak lagi cubalah. Cukup lah, biar aku cari makan. Biar aku makan gaji je lah balik. Ni semua ikut cakap kawan. Duit aku dah tak ada dah sekarang ni. Itu baru sekali jatuh. Ada orang jatuh banyak kali bangun, jatuh banyak kali bangun. Tapi kan Pak Nil nak bagi tahu semua, ada satu yang Pak Nil dengar yang ini semangat lah untuk Pak Nil. Bila dengar ni, Pak Nil terus jadi bersemangat. Korang kena simpan juga perkataan yang Pak Nil nak sebut ni. Sekali jatuh, 4 kali bangun. Macam mana tu sebenarnya? Maknanya korang fikir sendirilah. Takkanlah korang yang dengar ni dah pandai dah cari podcast ni. Takkanlah korang tak boleh fikir kan. Korang kan pandai. Dan nak jadi jutawan ni kena pandai ke? Okey, kita ada Datuk Zafran yang mengeluarkan FG Wallet. Terima kasih datang, Datuk. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. How old are you now? Can I ask? How I young? was young. This year, Alhamdulillah, bulan 3 baru ni dah masuk 38. 38 dah jutawan. Bro, kat luar sana. Aku cakap bro, maknanya sis pun bro lah sekali. Bro, 38. Aku dulu 38. Aku buat apa pada usia aku 38 dulu? Aku masih lagi terkapar-kapar nak mencari lagi tempat bergantung. Tak tahu lagi ada. Masih lagi kena tipu lagi. Ada orang bagi show tak bayar. Ada juga lagi masa umur 38 dah kena lagi macam tu. Itulah saya kata tadi. Datuk umur 38. I'm sure you have reached your first million. Bukan umur 38, younger than that. Sebelum tu Datuk Okay. brought up dalam keluarga kaya raya ya? Kaya raya tu tidaklah, tapi boleh dikatakan Alhamdulillah, dalam keadaan saya dilahirkan tu kira rumah yang selesa, keluarga yang selesa. Alhamdulillah. Saya ni orang tak pandai. Terang saya kata, saya tak pandai. Jadi untuk saya nak memandaikan diri saya ni, saya terpaksa berusaha lebih keras dengan cara untuk mentelaah ilmu tersebut dengan channel-channel yang betul. Sebagai contohnya, bila saya nak belajar bawa kapal terbang, saya kena masuk flying school. Saya nak belajar tentang finance, saya ambil accounting. Saya nak belajar tentang investment, saya ambil certification investment. Saya nak belajar untuk bercakap pandai macam Pak Nil, saya terpaksa enroll myself into a courses. Jadi saya tak pandai Pak Nil. Saya tak pandai sendiri. Saya kena ada berguru, saya ada orang seperti Pak Nil. Maknanya life is a learning process for you. Every day is a learning day. Wow. Faham tak? Nak jadi jutawan ni kena cakap orang putih lah. Korang ni bro, belajarlah cakap orang putih. Ni lagi satu. Datuk sekolah, kalau kata Datuk sebut tadi, belajar bawa kapal terbang. Ya, kapal terbang. You a certified pilot? Bukan sebarang pilot. Tu? Commercial pilot. Maknanya Datuk bawa MAS dulu? Tak, saya tak sampailah masuk ke commercial. Saya ada lesen kapal terbang untuk mengendalikan pesawat komersial, tapi tak pernah join commercial airline. Jadi bawa private jet? Private tu ada, pernah saya bawa. My license is valid untuk nak bawa ke commercial, tapi tak, sebab saya dah terjebak dalam bisnes ni Pak Nil. Habis semua. Dah tak terbang tinggi lagi, terbang rendah sikit. Okay, your first love tu, you wanted to be a pilot kan? Betul. Awak nak jadi Daripada kecil. First love tu, kenapa tak bina empire dalam bidang pesawat? Sebab dia macam ni tau Pak Nil. Kadang-kadang orang selalu bercerita tentang you must follow your passion. Okay, my first passion was to become, nak jadi pilot, seorang pilot. Benda kecil lagi kan, tengok orang buat kapal terbang, rasa seronok, rasa minat. Kita rasa memang itu adalah cita-cita kita masa kecil, apabila nak jadi besar nantilah. Tapi apabila kita dah sampai ke tahap itu, our passion has shift. Kita bertukar daripada berganjak daripada passion ke kehidupan realiti kita. Apa kehidupan realiti kita yang kita nak sebenarnya? What is our objective and our direction in life? That is very, very important. Sebab Benda tu akan ketuk kepala you sooner ataupun later. Ada orang dapat tu dah lambat. Macam dah tua baru sampai benda tu. Awak
Alhamdulillah. Dah di hit puberty. Puberty. in ambition. Betul. Hit puberty in ambition pada Betul. usia yang awal. Jadi kenapa you deviate ataupun you tukar your navigation? Gitu. Betul. Awak tukar dalam navigation awak sebagai pilot dan tukar pula you punya course into something else, kepada benda yang lain. Okay, first things kan Pak Nil, untuk jadi berjaya, apa yang sifu-sifu saya sebelum ni pun nasihat kepada saya, kita kena ada mentor. Okay, dan idola saya sewaktu itu merupakan Tiga Zebra. Siapa? Allah, tiba-tiba lupa pula nama dia. Siapa dah nama dia? Alah, Saturday Night Oh, Fever. John Travolta. John Travolta, yes. Dia beli kapal terbang park dekat depan rumah dia. Betul. Dan dia juga seorang entrepreneur dan juga sebagainya. Jadi, waktu tu kan Pak Nil, saya ada direction, cita-cita. Konon-kononnya lah, nak jadi seorang pilot dan juga seorang usahawan. Kerana saya started berbisnes ni pada seawal usia 21. So, waktu tu I was doing my second year degree. Okay? Dan dah mencuburi dalam bidang bisnes. You ambil degree apa? Accounting. Okay. In accounting. Kemudian, bila masuk flying school tu, dah habis. Sewaktu di flying school pun masih buat bisnes juga pada masa yang sama. Bisnes apa yang Datuk buat? Saya started as a financial planner, wealth management. Wealth management. Saya dah buat wealth management ni dah 17 tahun. Masuk ke tahun ke-17 tahun ni, Alhamdulillah. Bukankah benda itu menjanjikan pulangan pendapatan yang tinggi juga? Betul. Dari segi pendapatan kita pun sangat okey. Dari segi pulangan investor pun sangat baik. Jadi, lepas dah graduate from flying school, itu yang membuatkan saya terfikir balik, kalau sekarang ni pun income dah lebih banyak daripada seorang pilot, kenapa saya perlu jadi seorang pilot? Okay, tak kata pilot tu salah. Okay, bagus. Memang sangat-sangat bagus. I always encourage people to become pilot. Kehidupan yang sangat steady, sangat seronok dan juga it's a different kind of experience. Tapi benda ni sebenarnya setiap individu mempunyai cita-cita dan juga direction yang berbeza. Dia punya kelaparan destination. yang berbeza. Kelaparan dia tu, dia setengah. Dia punya nafsu makan dia tu besar sikit. Macam Pak ni dia jaga badan. Tak juga. Tapi makan yang quality je kan. Makan sikit tapi quality. Maksud saya, kelaparan kekayaan. Kita takkan puas hati pada tahap pencapaian kita. Kalau kita puas hati sekejap kan. Betul. Paling tinggi Datuk pernah hit sebagai pekerjaan pertama tadi, Wealth planner. wealth planner. Paling tinggi Datuk hit berapa? Paling tinggi setahun saya pernah cecah 7 angka pada umur saya waktu itu 28. Masa jadi wealth planner pun Datuk dah hit juta. Alhamdulillah. Juta pertama pada Betul. Usia 28. Jadi bila Datuk tengok dalam akaun Datuk pada usia 28 tu dah ada 1 juta, terkejut dok tak? Dia bukannya one lump sum. Terus terang tak pernah ada one lump sum. Progressively. It's a progress. Sebab tu ramai orang kan, dia selalu mengejarkan kejayaan dari segi fizikal, Pak Nil. Okey, di sini saya nak nasihatkan kepada semua, physical achievement it's temporary, sementara sahaja. Okey, diorang tak faham Datuk. Physical achievement tu Physical apa? tu Rumah, maksudnya kereta, rumah, kereta, kasut benda yang LV. kasut LV macam kat bawah tu saya tengok cantik kasut tu. bag LV. Terus sorok aku. Tu physical achievement. physical achievement. Itu bukan ke self achievement. Itu self achievement. Betul. Tetapi kalau kita terlalu tertaksub pada benda itu adalah satu benda kita nak kejar-kejar kan. Benda tu adalah temporary. Yang Datuk cakap ini kedekut. Bukan kedekut. Manage. Itu dua benda yang berbeza. Okay, jadi kita kena manage. Manage ni kan besar topik ni sebenarnya. Kalau manage ni pula dua perkara. Satu, managing dari segi financial. Satu lagi, manage dari segi our direction of our goal. Sebab Kena kalau disiplinkan diri. disiplin Tak tu boleh yang paling diskos. ramai orang Pak Nil, dia kerja keras. Tapi dari segi macam Pak Nil kata tadi kan, disiplin diri, dari segi mindset, benda tu yang orang sangat lemah sekarang ni. So, Datuk sangat disiplin Datuk sampai tepat pada waktu. Datuk tahu Datuk nak bercakap dengan siapa. Datuk tahu energi yang Datuk nak bagi. Maknanya you have prepare yourself dekat rumah sebelum apa-apa appointment. Datuk macam tu Prepare ni sebenarnya, saya adalah seorang yang malas, amat lemah sebenarnya nak prepare benda sebelum satu benda ni. Tetapi benda ni it takes a practice. It become your habit. Seperti Pak Nil. Okay, saya sangat pasti Pak Nil bila naik atas pentas duduk melompat-lompat macam tu Pak Nil betul-betul prepare ke? It's something that you have built selama Pak Nil dalam Over time. Pak Nil kan. Jadi
partly benda tu menjadi satu habit. Jadi sama juga dengan keadaan kita. Kita ni sebenarnya our habit, our practice is very very important. Sebagai contoh kan Pak Nil kan, saya pernah buat challenge kepada semua orang sebelum ni. Saya kata untuk menjadi berjaya, buat solat duha selama 30 hari. Okay, non-stop 30 hari. Orang tanya saya balik, kenapa 30 hari je? Saya kata bukan 30 hari saja. 30 hari tu dapat membina Satu habit. tahun punya Habit kita. Betul. Jadi the way you want to throw your energy, the way you want to understand yourself, your audience and what not tu, daripada setiap benda yang kita lalui tu, pengalaman kita harus belajar dan mengambil kira dan jadikan satu habit. Saya percaya benda yang sama. Itulah benda yang sama saya selalu bercakap kepada pengacara-pengacara saya. Cara bercakap tak betul tu. Dia kata, lain Pak Ni punya environment, cara Pak Ni punya energy lain. Bukan, ini habit. Betul. Habit. Kau boleh tukar. Kalau kau tukar cara kau membaca surat khabar, yes. berbanding dengan kau baca surat khabar dulu, betul. Jadi habit kau buat selama 30 hari, betul. Benda tu akan jadi habit, akan bertukar menjadi perangai. Betul. Bukan saja macam Pak Ni katakan tadi kan, apa kaitannya baca surat khabar dengan mengacara? Tapi benda tu adalah satu habit. Sama juga dengan bila saya bercerita pada orang, cara awak bercakap dengan orang gaji ke, dengan Pak Gad ke, dengan CEO ke, will be your habit. The way you talk to your children, the way you talk to your parents. Berbeza-beza. Ya, sebab you tak boleh nak kata, cara I cakap dengan staff macam ni, bila balik rumah bercakap dengan husband ataupun isteri lain. No. What you have been cultured in yourself akan terbawa-bawa juga. Okey bro, dengar sini bro, kita dilahirkan semua sama. Betul. Tetapi habit kita yang membezakan antara orang berjaya dengan orang tak berjaya. Jadi nak tukar habit tu susah tak Datuk? Nak tukar habit ni sebenarnya tak susah. Cabaran je lah sekeliling. Environment. Your environment is very very important. Jadi kita kena kenal pasti siapa orang sekeliling kita. Apa bad habit Datuk yang Datuk tukar, yang menjadikan Datuk seorang yang berjaya? Bad habit saya yang saya tukar, banyak sebenarnya. Contohlah satu. Contoh. Okey, dengar bro semua dengar Aku tahu lepas ini semua orang dengar ni semua jadi jutawan. Okey. Penjagaan keuangan. Walaupun saya pandai menjaga duit orang, saya sendiri kadang-kadang dulu lemah. Okey, nak menjaga keuangan sendiri. Seperti Pak Nil, LV, Chanel. Lebih kepada keinginan, desire. Sebab kita pernah muda kan, kita pernah riang-riang muda remaja. Keinginan kita masa tu melebihi daripada kemampuan kita. Jadi Datuk tukar habitnya. Tukar habit. Okay. And then habit masa pun masalah juga. Masa kadang-kadang kita terlalu banyak kan perkara nak dibuat in between your time. Jadi you juggling between your work. Jadi time pun very poor. Time management. Pengurusan masa bro. Jadi again, you need to tie yourself with someone to understand. Sebab macam saya kata kat Pak Ni tadi, sini tak pandai. Jadi sebab saya kena, time management ni tak diajar di sekolah kan? Tak langsung. But if you have your surrounding, your environment, the people around you always manage their time precisely, secara tidak langsung pun benda tu akan berlaku pada diri kita juga. Kita sendiri pun akan terikut-ikut, terbawa-bawa. Because I always believe that 5%, 5 orang sekeliling kita ni yang selalu kita mingle akan determine the type of person who we are. Okay, Datuk bertukar arah banyak kali dalam pekerjaan. Sebab sebelum ni saya jumpa ada seorang 2 jutawan ni, dia daripada mula itulah bisnes dia sampai sekarang itulah bisnes dia. Kenapa bertukar-tukar? Kenapa tak concentrate pada satu dan dwell betul-betul benda ni satu sampai sekarang? Sebenarnya saya tak bertukar Pak Nil. Saya bertambah. Tambah. Sebab financial planner saya buat daripada dulu sehinggalah sekarang. Masih lagi. Tapi saya ada penambahan dari segi portfolio. Maksudnya dulu portfolio kecil, sekarang portfolio makin besar. Jadi I always believe that if you start something, you must wholeheartedly into it, focus into it, master yourself into that particular thing forever. Jangan cuba nak bertukar-tukar. Sebab ramai orang, dia keep on jumping here and there. Yang tak sempat nak betul-betul fokus lagi, salah tak master mentor, salah education, lepas tu dia jump, dia give up. That's the biggest failure. I'm still doing it. Saya masih lagi buat. Okay, financial. Even bulan 3 baru ni, Alhamdulillah, saya baru dapat award daripada Datuk Sri Rizwan for my financial services under my own agency. Because I have my own agency right now for my financial. Agency apa? Financial. For financial. Kemudian, talking about pilot kan, saya masih ada syarikat mengendalikan aircraft maintenance. Masih ada. Jadi,
secara tidak langsung berkait dengan aeronautika lah. Dan juga saya ada penambahan dari segi syarikat kawalan keselamatan, security company. Ada juga. Ada juga. Alhamdulillah. Jadi yang Dan juga yang betul-betul menjuta-juta-juta-juta-jutakan Datuk adalah rahsia. Sebab bagi saya, bila orang tanya yang mana yang you priority, kata no, everything is priority. To me, everything is saya important. bukan kata priority. Yang betul-betul memberikan pulangan juta-juta-juta berlebihan. Yang sepatutnya di situlah kalau saya lah. Kalau itulah yang memberikan more income, kat situlah saya concentrate lebih. FG Wallet lah. FG Wallet, ya. Wallet ke wallet? Wallet nama burung. Oh, I thought double L. It's single L. Wallet tu dalam poket, dalam bag Itulah LV saya tu. ingat FG Wallet. Dalam bag LV tu wallet. WALET. Nama Bukan jenis burung. WALLET. Ya, yang tu dalam bag LV Alah, tu. tapi tu sebenarnya adalah metafora je tu. Betul. Metafora wallet, sebenarnya wallet dia tebal. Jadi memang kena pandai, bro. Yeah. Memang kena belajar, bro. Sebab kalau tak ada ilmu ni, bro, orang akan tipu kita. Datuk pernah kena tipu? Pernah, tempat tergolek sebelum saya nak menikah, Pak Nil. Allah. Yang saya pergi tu. Ya, betul. Yang Pak Nil pakaikan samping untuk saya tu. Ya, betul. Tak dapat lupa momen tu. Ya. Dah 8 tahun dah, Pak Nil. Subhanallah. 9 ni, insyaAllah. Masa tu dah jutawan dah? Hari tu tak. Hari tu tak. Boleh pak kena tipu? Macam mana cerita penipuan tu, Datuk? Cerita dia menarik, Pak Nil. Pada 2012 berlaku. Ni cerita nak ringkaskan je lah. 2012 ada orang ajak saya melabur dalam emas. Okey, orang yang mengajak saya ni pula seorang yang amat saya hormati beliau. Kemudian kononnya duit ada sebelum tu. Saya ni pula jenis true, saya kuat belanja, tapi pada masa yang sama bila 2012 tu saya banyak menyimpan. Sebab konon-konon target nak kahwin, walaupun tak tahu nak kahwin dengan siapa. Tak tahu pun nak kahwin dengan Fauzia Gaus. Okey, tapi aim ada. Nak kahwin, simpan duit. Sebab tengok masa tu pun quite challenging. Tengok peer pressure, orang lain buat kahwin, wedding besar-besar kan. Jadi kita pun nak simpan duit untuk nak kahwin and what not. Lepas tu simpan satu tempat dengan seseorang. Nak buat cerita, setahun kemudian lesap duit tu. Maknanya orang tu pun lesap? Orang tu pun lesap. Tak dapat dihubungi, tak ada khabar berita, tak ada apalah. Usaha mendapatkan dia dan duit tu semula, apa yang Datuk buat? Tak dapat. Saya cuba hubungi, buat laporan polis, apa semua. Tak dapat dia kesan dia pun. Berapa ribu, Datuk? Agak lumayan, Pak Nil. 6 angka jugalah. 6 angka lebih. 100,000? Ya. 400,000? Tak sampailah, tapi hampir lah. Bayang tu. Waktu itu 400,000 lebih. Banyak. Okey, sebelum tu Datuk bayangkan 400,000, kalau Datuk simpan situ, gandaan yang untung Datuk akan dapat berapa juta? At least 50% lah. Dapatlah dekat sejuta pulangannya. Sebab nama lebih kurang 600 lah. 500-600 kan. Jadi Lesap. Menarik kan? aduh, Datuk. Dah lah the only saving masa tu. Ya Allah, rasa down tu memang. Datuk rasa Datuk muflis. Saya tak rasa. Dia kan, Pak Nil, ramai orang kan, dia bila, sebab tu saya kata saya tekankan awal tadi, saya kata don't focus on physical achievement. Sebab bila kita dapat duit, kalau duit tu hilang, habis kita pun down. That's why you kena practice kan, you kena train your mind and your habit, your mind. Sebab kita punya passion, kita punya mindset, something yang saya tak boleh ambil. Saya tak boleh ambil Pak Nil punya mind. But I can take your money. Kepandaian, your talent and everything. What you have given to the people. Tapi Okay, itu saya kata ambil. You cannot rob. Betul. Cannot rob. Kau tak boleh rompak That's aku punya a kepandaian. Kan? But I can take your money. I can rob your money. Boleh saya ambil sekarang tak? Boleh. Tak banyak pun isi. Okay. Jadi waktu tu memang ada juga 2-3 orang kawan saya yang lain yang terlibat juga. Sangat down waktu tu. Tapi saya naikkan semangat dia orang. Saya kata, apa yang boleh buatkan kita usaha balik untuk dapatkan duit tu. Maknanya Datuk bukan seorang. Dia bukan tipu ramai orang serentak. Ramai, Pak Nil. Datuk nak kahwin tau. Datuk still proceed. Teruskan dengan perancangan berkahwin dengan Fauzia Gaus tu. Ni adalah rahsia, mungkin ramai tak tahu. Dah terbocor dekat sini kan. Masa saya nak propose, isteri saya
waktu tu duit dalam bank ada ciput dia. Terus terang saya kata, saya tak confident sebenarnya. Mula-mula kata tapi determination nak kahwin tu ada. To me, that has override other things. Dah buatkan kita rasa macam lebih Kuat semangat. untuk bekerja keras. Okay, untuk to earn, to recover back. Sebab nak cari duit tu balik mungkin dah tak dapat. Nak cari orang tu pun dah tak dapat. But most importantly is your mind. Our mind, determination kita punya strategi kita. Macam mana aku nak recover balik our loss ni. Dengan aturkan strategi, bekerja lebih kuat. Kuat pun tak ada strategi, tak guna juga. Fauzia tahu keadaan Datuk masa tu? Masa tu tak. Lepas kahwin pun dia tahu. Oh. Cerita dekat dia. Lepas tu dia kata, wah confident. Kata tak confident sebenarnya. Tapi thanks to you juga, you bagi I semangat. I mean, along the way, tak menyusahkan keadaan and what not. So, itulah sebenarnya yang membuatkan kita rasa our drive to look for the recovery, untuk mencari balik penyelesaian daripada nak mencari orang tak jumpa. Apa Datuk punya action? Bangun daripada tu Datuk lama tak terduduk ataupun jatuh terus 4 kali bangun? Jatuh 44 kali bangun. Lagi terror. Kena macam tu. Apa-apa yang saya buat sebelum tu, saya gandakan 44 kali. 44 kali. Sebagai contoh, kalau sehari saya jumpa klien seorang, saya gandakan 4 orang. Saya ganda every single of your activities. Okay, you look for more client, you kena strategize balik masa. Okay, ada mentor, kena jumpa mentor, keep on referring to your mentor. Siapa mentor Datuk? Mentor saya Datuk Dr. Lawrence, Walter Ng. Dia dah lama dah dengan saya pun. Pak Nil merupakan salah seorang mentor saya juga. Tapi waktu itu Dr. Lawrence ada banyak bantu saya dari segi Macam mana direction. saya menjadi mentor Datuk? Kadang-kadang nak jadi mentor ni tak perlu fizikal. Okay, ramai orang tanya, perlukah kita berfizikal untuk bermentor? Dengar bro. Korang boleh mentorkan aku juga. Betul. Maksudnya? Okay, mentor dari segi, bila tengok dari segi Pak Nil mengendalikan situasi, dari segi your determination, the way your passion. Okay, passion is very very important. Sebab orang ni kadang je lemah kat passion terhadap kerja dia. Saya tengok Pak Nil, kalau lah Pak Nil tak ada passion, mana mungkin Pak Nil kat depan saya sekarang ni, pada usia Pak Nil ni. And I may be doing something else. True, and Pak Nil kata itu nak pencen. Yeah. And here you are today. It's your passion in yourself that yang membuatkan diri Pak Nil di sini hari ni kan. Passion adalah sesuatu yang tak ada perkataan pension. Pension. Yeah, it is a good quote. Passion has no pension. Betul. Hey, I like that. we created one. Bro, dengar bro. Itulah kau kena pandai bro. Ini pun saya belajar satu quotes baru. Boleh guna ni, boleh pinjam. Okay. Dan bila dah bangun berlipat kali ganda, maknanya kita sedar pun berlipat kali ganda. Lepas tu Datuk sangat berhati-hati dengan orang dah. Tak percaya orang dah. Terus terang sampai ke hari ni, saya ni jenis cepat trauma. Dulu pernah jatuh motor, sampai sekarang tak bawa motor dah. Dan jatuh motor tu dah lama. 2003 sekarang 2000. Saya pergi rumah Datuk ada motor tu tak jalan-jalan lah. Hai, motor tu sekadar orang datang tengok ada motor. Ada. Macam tu. Jadi Datuk trauma. Saya trauma dengan orang sehinggalah hari ini. Jadi bila orang kata saya amat berhati-hati dengan orang, I am very very sure that sebenarnya saya berkali-kali ganda lebih berhati-hati dengan orang tersebut. Datuk jumpa orang tersebut lagi? Tak ada dah. Dah tak ada dah. Orang-orang lain lah, mana-mana. Penyamun ramai sekarang Pak ni, kena hati-hati. Okey lah. Datuk didik Datin jadi usahawan. Dia adalah seorang pelakon yang hebat Datuk. Okey. Jadi macam mana Datuk boleh didik Fauzia Gaus menjadi usahawan? Fauziah ni pun asalnya dia mungkin dah ada darah seorang usahawan. Pahlawan. Pahlawan pun ada juga. Betul Pak ni. Sebenarnya saya rasa kadang-kadang dia ni pahlawan tu usahawan ni. Jangan marah ya yang. Okey, dia ada darah usahawan. Sebab apa yang menyatukan kita sebenarnya pun bermula dengan dia ajak saya berniaga bersama. Dia ajak berniaga bersama, nak jadi partner lah. Tengok jadi partner for life terus. Lepas tu baru bincang pasal bisnes. Dah tukar pula dia punya goal dia. Lebih senang ke your business partner, your wife? Ada lebih susah? Ada senang, ada susah. Ada Yang senangnya sebab your bedmate, your roommate duduk kat sebelah, boleh bincang anytime. Your soulmate.
soulmate lagi. So, So tak ada kengkangan masa dari segi nak berbincang tentang bisnes. yang susahnya Yang susahnya sebab bila kita suami isteri, kadang-kadang kita ada put, especially suami lah kot. Saya rasa lah. Sebab saya tanya suami-suami lain pun ada masalah sama juga. Dia akan jadi lebih linear, lebih lembut. Okey, contohnya katakanlah isteri kata, apa kata bulan ni kita buat A, B, C, D. Suami ni tahu benda tu not supposed to be in that manner, in that way. Tapi sebagai seorang suami kadang, okey lah yang jadi macam lebih lembut, tak tegas sangat. Ada imitation di situ lah. Itu saya dengan Fauziah pun banyak give and take lah, both of us. Dia Tapi dengan saya pun sama. itulah keindahan perniagaan. Keindahan perniagaan kadang-kadang kita perlukan dua kepala untuk melihat satu benda. Betul. Check and balance lah. Yeah. Betul. Okey, Datuk melibatkan dunia artis lah. Adakah itu satu strategi yang bagus menggunakan populariti isteri untuk berniaga? Benda tu sebenarnya adalah satu advantage. Bonus. Okey. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pun, ramai di kalangan usahawan yang naik sekarang ni bukan daripada kalangan selebriti, bukan dari kalangan public figure, tapi dia mempublic figurekan diri dia sendiri. Okey, sehinggalah naik. Ya. Jadi itu adalah satu bonus, tak dapat dinafikan. Itu adalah satu advantage juga, tak dapat dinafikan. Dapat kurangkan cost marketing. Okey, provided you must know on how to use it correct way. Sebab kalau buat, ramai juga di kalangan public figure, di kalangan selebriti cuba berbisnes tapi tak jadi. Ya. Ramai yang saya lihat strategi tak betul, cara tak betul, produk salah, masa yang salah. Tapi kalau you understand on how to use it, contohnya kita ada kereta Porsche tapi tak pandai buat laju. Ya. Ibaratnya macam tu lah. Ya. So you must understand first, you must Atau know. kita ada kereta Myvi tapi kita terbang. Itu yang selalunya berlaku sekarang ni. Dia terlebih energi dia pula. Okey, bro dekat luar. Kalau kau anggap ni tips lah bro kan. Kau dengar-dengar ni bro kan. Kalau kau satu lagi nak besarkan kau punya perniagaan, kahwin artis bro. Barulah dekat situ marketing satu dah terjaga bro. Melody akan interview kau bro. Tapi Datuk, Okey. ada yang tak ada akses kepada populariti ni. Dia popularkan diri dia dengan perangai dan juga gimmick yang bodoh. Datuk setuju ke dengan orang yang macam tu? Semata-mata untuk kaya. Dan it works pula tu. Allah, betul. Benda ni sebenarnya there's no right or wrong. Okay. Tetapi pada pendapat saya lah, untuk kita buat sesuatu gimmick, benda tu adalah temporary. Okay. Because your product tak solid, your product is not legit. Tapi orang beli because of your gimmick. Ada beberapa celebrity, public figure juga datang pada saya. Dia tanya, adakah perlu untuk kita buat gimmick seperti tersebut? Saya kata, benda tu it's good for your marketing. Okay. But if you talk about sustainability, okay, what we want in our business is sustainability. We may spike. Kita mungkin dapat satu bulan tu income 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi nak sustain macam mana? Tapi kalau produk kita tu adalah produk yang legit, bagus, produk yang bagus, dia bina sedikit demi sedikit, betul, there's a progress. Walaupun jauh perjalanannya lama, betul, the sustainability is there. Tapi orang tak berubah angin. Betul. Orang akan terus menggunakan dan lebih ramai orang boleh mempercayai. Sebagai contoh, penggunaan produk kita seharian. Do we know their owner? Tahu kenal tak owner dia? Apa tu? Okey, produk kita guna seharian kita. Contohnya Colgate ke, produk Nestle ke. Kenal owner partnya? Tak kenal pun. Jadi, owner ni sebenarnya produk is a pusher. Sekadar untuk boost sahaja pada permulaan. But, in order to sustain your product, untuk nak mengekalkan dalam bisnes, to be relevant, kualiti barang itu. Betul. Saya ada jawapan kepada dua-dua keadaan tu. Okey. Kita buat gimmick bodoh, tapi kita punya barang kualiti. Yes, saya sokong. Barang anda lah kualiti, buat gimmick bodoh pula lagi. Gitu. Menarik. Tapi betul lah sekarang ini gimmick bodoh ni dah jadi macam jalan singkat. Can I say that? Boleh saya cakap? Jalan singkat untuk cepat dapat your pulangan. Betul. Kerana kalau tak, orang tak kenal, siapa Ali ni? Siapa Abu ni? Betul tak? Tapi bila ada buat perkara yang merepek, can be a booster. Macam rocket launcher lah. Just to launch dulu, lepas tu kemudian baru orang nampak. Orang nampak. Macam tu. Datuk, susah tak jadi jutawan ni? Dia tak susah langsung. Tak susah apabila kita tahu how to manage it. Okay, because management is very very important. To me, bila orang tanyakan, Zaf, nak kerja sampai bila ni? Sampai
it's not your own personal achievement. Macam saya contohnya, because my level of satisfaction is when bila saya dapat berkongsi rezeki saya dengan orang lain. Okay, I can have my own foundation, I can kongsikan rezeki dengan orang lain, dapat membantu orang susah seperti macam Abid Liu. Saya amat kagum dengan dia sebenarnya. Jadi benda tu sebenarnya tak susah apabila you understand your current needs, you understand how to manage your money, you understand on what is your objective. Property berapa Datuk ada? Property terus terang saya tak ada. Dah tak ada dah. Dulu ada, saya dah jual kerana dulu bagi saya Investment lah. dulu yes it's relevant, tapi sejak 3-4 tahun kebelakangan ni property is no longer a relevant investment kerana market terlalu banyak property di luar sana. Orang ada banyak pilihan. Dan juga baru-baru ni pun saya ada bagi talk berkenaan dengan investment property ataupun against versus investment on financial product. Kerana financial product sekarang ni lebih mudah Pak Nil. Pulangan lagi tinggi. Lagi bagus. Nak jual senang. Lagi bagus. Tak ada tax. Lagi bagus. Jadi tak perlu cari buyer, tak perlu bayar salah fee. lah kalau mak kata kau ni beli barang ni lebih baik. Kalau kau nak belanja kau beli rumah. Rumah tu harganya makin lama makin naik. Salah yang itu dah. Kalau kita tengok balik 10 tahun lepas Pak Nil, Betul. sampai hari ni market rumah tak naik dah. Alah, saya lah tertipu. Saya ingat pesan kepada orang-orang tua pesan. Kalau kau ada duit, kau pergi laburkan pada rumah, harta rumah tu. Dulu betul. Dulu saya ada jumpa beberapa orang kan Pak Nil, dia berkongsi dengan saya. Dia kata saya ada 10 property. Okay, bunyi macam wow, banyaknya property dia. Lepas tu manager dia dekat belakang bisik kat saya, hutang banyak. It's a liability. It's your to pay to serve the loan. Unless kalau beli property ni kan, dari segi yang rendah-rendah, yang murah-murah ni, you buy cash, you jual cash. Macam tu okay. Tapi kalau you beli property, utang pun, you kena tunggu 5 tahun baru boleh jual balik. Betul, ada interest lagi. Dah 5 tahun tu mungkin naik bro. InsyaAllah. Naik lah sikit. Jadi itulah 5 tahun punya untung. Alah. Make me feel good. Boleh tak make me feel good? Pak Dia banyak property. Saya dah invest banyak dekat sana dah. Sekarang ni susah tak boleh jual. Pak Dia kena diversify kepada dengan saya. Tu dia. Sempat lagi ya. Okay. Datuk, thank you for coming. Kita dapat ilmu Datuk. Thank you for having me. Untuk at least kita tahu cara berbeza lagi. Seorang yang mempunyai cita-cita berbeza akhirnya membuat kerja yang berbeza. Okay, sebagai dia punya main source of income. Saya ada 5 soalan saya nak tanya Datuk sebelum Datuk pergi. Ada sayur yang Datuk tak makan tak? Ada, betul. Sayur apa? Kacang panjang. Why? Tak suka rasa dia. And you force anak you suruh makan sayur? Kecuali kacang panjang. Itu yang berlaku ya. Dia kena align dengan ayah dia. Okay, second question. Ada pengalaman kena bully atau membuli? To be honest. Di sekolah? Ada. Saya Kena bully? Pernah. Saya pernah kena ketendang dekat depan kelas saya. Siap ada cop tapak kasut dekat dada saya. Kurang ajar. Bergaduh sebab melastik. Budak tu apa jadi sekarang? Tak tahulah, wallahualam. Tak tahu. Cari dia tu. Saya cari orang yang bully saya tu. Tengok dia sekarang kerja apa. Tapi sebab lepas tu, masa saya form 3, saya jadi prefect di sekolah. Di situlah. Jadi polis lah. Tak ada balas dendam? Tak ada. Saya tak pernah berendam dengan orang. Rugilah Datuk. Okay. Ada guru yang Datuk benci? Alhamdulillah, saya tak ada lah masalah tu sebenarnya. Tak ada Tak ada. Masa college ada. Okay, masa college ada. Bukan college. Masa dekat flying school. Di flying school ada. 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 Kenapa? Tak Sebab suka? dia garang sangat. Dia kan, contohnya, kalau kita nak start kapal terbang kan, okay, kita kena buat lookout. Left clear, right clear, all around clear. So, ada, masa tu saya baru kali kedua rasa masuk kapal terbang tu. Baru dah habis startup check semua, checklist. Nak start, saya start, tak buat lookout. Dia ketuk tangan saya, dia tolak kepala saya. Dia kata, tahu tak, awak tak buat lookout tu, kalau kat depan tu ada orang, kepala dia langgar propeller tu, pecah berderai, darah mecik sampai ke muka kita ni. Nak hantar hospital, siapa nak hantar? Awak nak hantar? Tak, cara dia bercakap tu, ya Allah, tak suka betul lah. Dan lepas daripada cara dia cakap tu, Datuk sampai tak pernah lupa untuk look out. Betul. Terima kasih cikgu. Kan? Sampai sekarang buat kereta pun sama. Terima kasih cikgu. Okay, pernah Datuk langgar speed limit? Pernah. Itu habit?
yang harus kita tukar. Dan last, yang ni best. Okey. Pernah hantar salah WhatsApp pada orang yang salah? Mesti pernah. Nak delete balik tak boleh zaman tu. Sekarang boleh delete kan? Sekarang kita boleh everyone delete. Zaman tu tak boleh. Aduh. Bila dah terhantar tu, buat tak tahu je lah. Tak tahu nak buat apa. Jadi tak pandai sangat nak cover line. Dan ini adalah 5 soalan yang Pak Ni tanya yang aku nak memanusiakan jutawan ini. Maknanya apa bro? Bro dekat luar, jutawan tak jutawan, dia tetap juga sama dengan korang bro. Okay? Dia tak makan kacang panjang bro. Aku tahu korang ada tak makan kailan. Dia pernah kena bully bro. Dia ada juga orang yang ajar dia benci. Dia ingat sampai sekarang bro. Sama macam kau kan. Kau benci maths kan. Kau benci cikgu disiplin kau orang kan. Kemudian korang pun pernah langgar speed limit. Betul. Dan korang pun pernah kan tersalah WhatsApp awet kepada awet yang lain. Alamak. Okay lah. So we are all human. What makes us different is our drive to be successful. Itu dia sebenarnya. Maknanya untuk jadi orang berjaya semua boleh. Betul. Dengar bro, kita tutup dekat sini. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Terima kasih Pak Nil. Sama-sama Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.